Pada 6 Mei 2005 hari Jumaat, keadaan hari itu kelihatan sama seperti hari-hari sebelumnya. Warga kota sibuk menjalani kehidupan masing-masing dengan kerja-kerja di pejabat. Namun, tiada siapa yang menduga hari itu merupakan tarikh perjalanan terakhir buat seorang wanita. Mayat seorang wanita lingkungan usia 20-an tanpa sebarang identiti telah ditemui di dalam sebuah kotak televisyen LG 29 inci dalam keadaan menyayat hati berhampiran kediaman kaki tangan Universiti Malaya di Jalan 12 Palang 5. Mayat mangsa ditemui kira-kira pukul 8 pagi oleh seorang kaki tangan UM. Ketika ditemui, kotak tersebut ditutup rapat dengan pita pelekat. Keadaan badan mangsa juga dilaporkan ada kesan lebam dan pendarahan pada mukanya. Pada 11 Mei 2005, misteri mayat mangsa terjawab apabila pihak polis mengenal pasti identiti mangsa. Mangsa ialah seorang kerani di sebuah syarikat landscape iaitu Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat berusia 20 tahun. Pihak polis mengesahkan wanita itu yang berasal dari Kampung Pasir Baru, Jalan Kelang Lama, Petaling, Kuala Lumpur mati dicekik. Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Hazam Abdul Halim berkata, identiti wanita itu dikenal pasti setelah pasukan penyiasat berjaya mendapat pengesahan cap jari dari Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Ia sesuatu yang mengejutkan kerana sebelum ini pihak polis menyangka mangsa adalah seorang wanita berbangsa Cina. Malahan dua keluarga dari Melaka dan Sarawak telah datang bagi mengecam mayat, tetapi keputusannya negatif. Bagaimanapun, berdasarkan siasatan dan hasil bedah siasat, mangsa merupakan seorang wanita berketurunan Melayu berusia 20 tahun. Mangsa mati kerana mengalami kesesakan nafas akibat dicekik pada leher. Laporan perubatan juga menunjukkan Tengku Teh Susilawati mengalami pendarahan pada mulut, kepala dan dahi. Di samping itu, terdapat juga kesan suntikan jarum pada kedua-dua pergelangan tangannya. Mangsa dipercayai dibunuh di tempat lain dalam tempoh 24 jam sebelum mayatnya ditemui di situ. Siasatan juga mendapati mangsa lari dari rumah sebelum kejadian akibat perselisihan faham dengan ahli keluarganya. Keterangan yang diberikan keluarga mangsa menyatakan Tengku Teh Susilawati lari dari rumah. Selain itu, mangsa juga ada memaklumkan kepada adiknya bahawa dia ingin keluar mencari kerja. Siasatan polis juga menunjukkan sebelum ini mangsa pernah bekerja sebagai juruwang di sebuah stesen minyak di pantai dalam Kuala Lumpur. Pekerjaan terakhir mangsa ialah sebagai kerani di sebuah syarikat landscape di Subang. Kira-kira 2 minggu sebelum kematian Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat, dia meninggalkan rumah setelah memberitahu keluarganya bahawa hidupnya berada dalam bahaya berikutan ancaman yang dia terima daripada orang yang tidak didedahkan identitinya. Dia terus berhubung dengan keluarganya setiap hari sehinggalah pada 6 Mei 2005 ketika mereka tidak lagi mendengar kabar daripada mangsa. Beberapa hari berikutnya, dua rakan mangsa ditahan untuk membantu siasatan. Seminggu kemudian pada 16 Mei 2005, seorang anggota polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Subang Jaya berusia 49 tahun ditangkap. Tangkapan suspek berikutan penemuan kesan cap jarinya dijumpai pada pita yang digunakan untuk menutup kotak itu. Siasatan menunjukkan polis itu yang merupakan bapa kepada 5 orang anak berkemungkinan mempunyai hubungan sulit dengan mangsa. Cemburu telah menyebabkan hubungan mereka memburuk beberapa bulan sebelumnya. Analisis DNA pada sampel rambut dan cairan mani yang diambil dari tubuh mangsa juga sesuai dengan sampel klinikal yang diambil dari polis tersebut. Lebih dari 3 minggu setelah mayat itu dijumpai, Lance Corporal Abdul Halim Hassan, seorang jurugambar polis, didakwa atas pembunuhan Tengku Teh. Dia dituduh melakukan jenayah itu di perhentian bas berhampiran stesen LRT Kelana Jaya beberapa jam sebelum mayat mangsa ditemui. 27 Mac 2006, pendakwa raya telah mengemukakan keterangan dan bukti yang menunjukkan seorang jurugambar polis adalah orang yang membunuh Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat. Pada hari pertama perbicaraan di Mahkamah Tinggi, Timbalan Pendakwa Raya Salihuddin Saidin memberitahu tertuduh keterangan melalui saksi pendakwaan dan panggilan telefon antara tertuduh dan si mati juga dikemukakan menunjukkan mangsa dan tertuduh berkawan rapat sebelum pembunuhan.
Allahyarham Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat telah menghantar beberapa khidmat pesanan ringkas SMS kepada kakaknya untuk mengadu yang dia telah dibelasah oleh seorang anggota polis apabila mengetahui dia mempunyai teman lelaki lain, dan pihak polis percaya motif pembunuhan ini adalah cemburu. Tengku Teh Suhira Tengku Akhirat, pekerja Tol Lebuh Raya Baru Pantai NPE, telah diminta untuk membacakan isi kandungan 5 SMS yang telah dihantar oleh adiknya ketika memberikan keterangan di Mahkamah Tinggi. SMS yang dihantar pada pukul 8.59 malam 29 April 2005 tersebut berbunyi, Suhira kemudiannya membaca SMS pada pukul 11.08 malam 1 Mei 2005. Seterusnya, saksi membacakan pula SMS Allahyarhamah pada pukul 2.28 pagi 1 Mei 2005. Di samping itu, seorang perunding patologi forensik memberi keterangan bahawa beliau memeriksa 2 pasang seluar dalam daripada mangsa pembunuhan. Dr. Opi Murti yang mengenal pasti seluar dalam ketika ditunjukkan oleh DPP Nik Suhaimi Nik Sulaiman. Beliau menambah mengatakan faktor-faktor seperti tahap ketegangan dan keadaan kulit menunjukkan bahawa mangsa telah meninggal dunia sekitar 15 jam sebelum proses bedah siasat dilakukan pada jam 3 petang pada 6 Mei 2005. Dr. Murti telah memberi kesaksian bahawa penyebab kematian adalah kerana dicekik. Dia juga menyatakan bahawa pemeriksaan awal menunjukkan bahawa Tengku Teh Susilawati adalah mangsa jenayah seksual dan bermotifkan pembunuhan. Ditanya oleh Peguam Bela Abdul Halim Yahya, apakah beliau terlalu melebih-lebihkan dirinya dengan menggunakan kata-kata yang kuat dan menyakitkan hati, Dr. Murti mengatakan tidak betul mengatakan bahawa beliau telah berlebihan. Untuk pengetahuan anda, Dr. Murti telah kembali ke Institut Sains Perubatan All India di New Delhi setelah menjalani tugas selama 2 tahun sebagai profesor bersekutu di Universiti Malaya, adalah saksi ke-14 pendakwaan. 21 Ogos 2009, setelah 4 tahun menjalani perbicaraan, berkesudahan dengan tertuduh dihukum penjara 7 tahun. Bekas Jurugambar Polis Abdul Halim Hassan dikenakan hukuman tersebut oleh Mahkamah Tinggi selepas menukar pengakuan kepada bersalah atas tuduhan menyebabkan kematian Tengku Teh Susilawati. Abdul Halim 53 tahun sebelum ini dibicarakan atas tuduhan membunuh teman wanitanya. Malahan sebanyak 24 saksi telah dipanggil memberi keterangan sejak perbicaraan bermula pada 27 Mac 2006. Sebelum menjatuhkan hukuman yang berkuat kuasa dari tarikh tertuduh ditangkap pada 16 Mei 2005, Hakim Datuk Muhammad Zaki Muhammad Yassin sempat mengingatkan tertuduh bahawa dia secara automatik telah terselamat daripada tali gantung dan dapat meneruskan hidup bersama keluarganya. Hakim mengatakan kamu berpeluang untuk terus hidup dan bernafas, berjumpa semula dengan isteri dan anak-anak, berbanding mangsa yang ketika itu masih muda dan sepatutnya boleh terus hidup. Tertuduh sebelum ini dibicara atas tuduhan membunuh Tengku Teh mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Dia bagaimanapun terus menukar pengakuan kepada bersalah atas pertuduhan pilihan, iaitu menyebabkan kematian mangsa mengikut Seksyen 304(b) Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 10 tahun. Terdahulu Peguam G. Subramaniam memohon agar hukuman terhadap Abdul Halim diringankan dengan alasan anak guamnya telah menerima tekanan emosi sepanjang berada dalam tahanan selama 4 tahun dan ia kekal menjadi sejarah hitam hidupnya. Katanya dengan pengakuan salah itu, anak guamnya juga secara automatik kehilangan pekerjaan sebagai anggota polis serta faedah-faedah persaraan selepas berkhidmat selama 28 tahun. Timbalan Pendakwa Raya Roslan Abu Bakar pula memohon mahkamah mengambil kira fakta dan latar belakang kes serta status tertuduh sebagai anggota polis agar hukuman yang diberi setimpal dan adil dengan kesalahan yang dilakukan.
Sementara itu, sekumpulan pertubuhan wanita marah di mahkamah kerana menjatuhkan hukuman ringan kepada tertuduh. Mereka mengatakan dengan membiarkannya pergi tanpa hukuman yang berat seperti hukuman seumur hidup, mahkamah telah memberikan isyarat yang salah kepada rakyat. Keadaan menjadi lebih sensitif memandangkan pesalah itu adalah seorang anggota polis yang harus menjalankan tugasnya melindungi rakyat dan negara. Maria Chin Abdullah mengatakan sebagai polis dia seharusnya melindungi nyawa dan tidak memusnahkannya. Dia memiliki tugas khusus terhadap negara, tetapi sebaliknya dia menyalahgunakan kedudukannya. Beliau merasa tertuduh layak menjalani hukuman seumur hidup atas kekerasan yang dilakukannya terhadap wanita itu. Maka begitulah kesudahan kisah yang tragis ini. Mahkamah sudah pun menjatuhkan hukuman kepada pesalah berdasarkan keterangan saksi dan penyiasatan pihak polis. Sebagai manusia biasa, kita sentiasa melakukan kesalahan dan semoga kes seperti ini dijadikan iktibar. Semoga Allahyarhamah Tengku Teh Susilawati Tengku Akhirat diampunkan segala dosa dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.